it must have a stable government. Kalau tak stable government, tak bisa. Every 2 years change government, change minister. Yeah, that's a big problem, huh? That is a big problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siaran podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey, kali ini kita bersama Encik Khalil Saleh, Presiden Persatuan Pekerja Filem Profesional Malaysia. Profima. Okey, Encik Khalil. Yes. Perkenalkan diri dan teruskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana panggil saya dan juga Wakil Profima lah, maksudnya untuk bersama dalam podcast ni. Saya dah tengok semua episod, saya tengok sebab saya memang suka program-program tentang bual bicara industri filem. Saya memang suka. Tahniah kepada Datuk kerana menghidupkan majlis ini, dan saya rasa industri filem kena ada lebih banyak lagi lah bercakap tentang industri kita apa semua. Saya tu kalau nak bercerita tentang introduction peribadi sendiri, saya qualified dalam business study tu. Wah, tu dia. Tahun 2097 macam tu, keluar recession apa semua. So saya join geng-geng TV3 waktu tu, banyak BSS. So saya buat kru. So daripada situ start, tapi kita ni fast learner kan. Sekejap je jadi cameraman apa semua. Dan saya masuk RTM lebih kurang dah 5-6 tahun. So saya zaman kamera ni tu, Thomson. Ni. Ini beta. Ini makanan saya lah. Kan. D30 apa semua, 537 dulu. Ni zaman saya pejam mata boleh buat lah. So saya memang cameraman dulu. 5-6 tahun di RTM, duduk dekat news apa semua. Tapi waktu itu saya melihat bahawa ada peluang. Saya suka pada equipment dan saya buat rental equipment. Saya beli pelan-pelan. So saya dah ada 3 set drama set apa semua. So saya jatuh dalam equipment bila transaksi ataupun perubahan digital ke analog. Jadi saya tak ada ruang untuk invest lebih besar dalam digital. So saya tengok market makin jatuh, makin murah. Banyak producer beli sendiri. So dekat situ saya dah nampak cabaran kepada industri equipment lah. So saya produce apa semua sikit. Waktu tu saya tengok produce pun kena hebat macam Datuk baru boleh jadi producer. So sangat susah kan? Sebab kita background daripada kru betul, naik so slow betul. So saya buat pelan-pelan Datuk daripada situ. Tapi yang saya nak cerita Datuk, 2007 saya dah involve persatuan. 2007 bersama FDM. First saya masuk FDM, Mak London ajak. Waktu tu arwah Mokhtar Abu Bakar, dia kenalkan saya. So saya tengok FDM ni dia punya account sangat teruk tu. Dia pakai debit credit je. Ni macam mana persatuan pakai debit credit ni? Saya belajar benda tu. So saya kata no, ni persatuan ni kena buat betul-betul account kan. So saya kata saya kena involve, saya kata. So daripada situ saya jadi penolong bendahari. So saya ubah sistem account apa semua, buat betul-betul proper punya audit, balance sheet semua ada apa semua. So barulah saya nampak ada structure dekat FDM tu sendiri. So saya kenal Datuk juga dalam FFM 24. Kita buat sekali tu. Kita buat. So daripada situ juga saya tengok persatuan macam mana pergerakan dia. So dari situlah minat kepada persatuan ada tu. So saya dah nampak dah perjuangan persatuan macam mana diasuh oleh Mak London, FDM yang agak tough di FDM dengan penerbit. Saya rasa sama je. Orang cerdik pandai kan dalam tu kan. Jadi dia punya perlawanan, dia punya perbincangan tu sangat hebat. Jadi saya melihat Datuk punya tim ni macam mana perjuangan dalam persatuan ni, saya rasa kena ada pelapis. Itulah saya tanam minat apa semua. Saya rasa satu hari nanti saya kena pegang juga saya. Sebab sayang kita dah belajar lama, kita dah berjuang lama dan kita tahu macam mana perjuangan apa semua. Dari situlah saya melihat saya kena ambil alih Profima tu. Ini cerita sikit pasal Profima tu kan. Saya kena ambil alih Profima sebab satu, saya melihat mantan kita Captain K dia terlalu lama. Jadi saya penggal ya? Saya ingat dia dalam belas tahun lah, 12 tahun ke 15 tahun macam tu lah. Banyak penggal. Jadi saya rasa dia dah tak mampu nak buat satu perubahan dengan cabaran digital. Dah masuk. Jadi ke mana kru kita nak menghadap dengan digital punya teknologi ni kan. So saya rasa kena ada perubahan, tim baru masuk. Jadi saya jumpa dia. Saya kata Abang K jadi penasihat saya lah. Saya nak jadi presiden. Dia kata tak boleh, kau kena lawan aku, dia kata. Okeylah saya kata. Gentleman lah, demokrasi lah. Demokrasi. Sebab kita memang berhajat betul. Jadi kita jumpalah dia kan. So dia kata tak apa, kita lawan. Tapi kita ni dah belajar kat FDM, nak lawan kena susun. Strategi tu kan. Politiknya style. So bila kita susun apa semua,
bila saya bercakap tentang manifesto apa yang kita nak ah. perjuangkan, saya tengok kata-kata kru kita agak menerima. Okey. Jadi waktu saya berucap tu pun saya rasa saya boleh makan lah. Okey. So Confident level tu tinggi lah. Okey. Saya rasa saya boleh makan dan kru-kru pun mahukan perubahan. Ya. Waktu itu saya tengok dia orang menerima dan juga alhamdulillah saya dapat lah. Saya menang apa semua. Daripada situ tu kita dah ready tu nak buat apa. Ya. Dah ada manifesto kan. Dah ada pengalaman. Dah ada pengalaman apa semua sebab tu saya kata tak susah mana pun. So saya rasa dalam masa 3 tahun ni ini perancangan saya. Yang saya terkejut tu, saya punya pergi tu setahun habis dah. Okay. Betul. Semua dah boleh buat lah. Semua dah yang kami yang manifesto tu semua dah boleh buat dalam tahun. Okay. Cuma masalah saya 1-2 je. Masalah perumahan. Itu melibatkan agensi lain. Kan. Lain-lain tu. Jadi tahun kedua saya kata awal tahun saya nak buat apa ni? Aku dah buat habis banyak dah ni kan. Yang bestnya apa yang kami buat perubahan tu kami tulis. Okey. Kan? Ini dekat 30 dah ni berubah ni kan. Sikit-sikit. Walaupun perubahan office itu satu perubahan. Walaupun sistem keahlian, sistem itu perubahan yang kita nak buat kan. Jadi saya kata ni apa nak buat ni? Jadi saya terpaksa panggil kru-kru lama. Panggil dalam 20 orang, saya namakan dia grup 20 lah, G20. Oh ni kira think tank lah ni. Think tank. Okey. Sebenarnya saya nak ambil idea dia orang sebenarnya. Jadi saya biarkan dia orang bercakap. Begitulah, beginilah apa semua. Lalu saya kata macam nilah. Kita buat satu pelan pembangunan kru filem Malaysia. So kita letak 7 tahun. So dalam hati saya ini jangka pendek, jangka panjang? 7 tahun tu? Panjang ni. Jangka panjang 7 tahun. Panjang lah 7 tahun ni. Dalam masa 7 tahun apa yang kita nak? Kita letak terus benda ni. So dalam hati saya kata aku menang, aku kalah, next itu kemudian. At least kita dah buat satu roadmap kan. Roadmap dah ada apa semua. So contohnya tu kita punya aim tu 50% ahli kita mesti ada sijil. Okey. Daripada convert experience ke apa itu tak apalah, aim jauh apa salahnya jadi tak ready kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada goal kita, pancang kita ke mana kita nak pergi. Sebab tu Datuk tengok Prof Imar sekarang ni dia tak peduli orang. Dia jalan hal dia buat kerja je. Lepas tu hari-hari ada kerja. Sebenarnya tu memang kita dah susun dah. Ni apa semua. Jadi sekarang ni untuk tahun ini saya letakkan untuk Prof Imar kita lebihkan pendidikan. Sebab saya letak Prof Imar ni 3 teras je tu. Satu dasar sistem apa semua. Yang kedua tentang pendidikan. Sebab saya sangat percaya nak ubah kru filem ni mesti melalui pendidikan. Datuk pernah mengalami kru-kru kita ni apa korang ni? Skill mana belajar ni? Tok guru mana belajar ni kan? Datuk pernah menghadapi kan? Korang ni bila masuk kerja, bila korang belajar apa? So sebenarnya benda ni boleh ubah melalui pendidikan. Jadi latihan kena banyak apa semua. Saya tengok Finas tu dulu ada tahunan punya jadual. Sekarang dah tak ada. Maknanya mereka buat 1 tahun punya perancangan. Dulu tu ada tu. Sekarang dah tak ada. Saya rasa kalau tak buat benda ni, siapa nak ambil alih tanggungjawab ini, memberi pendidikan apa semua. So saya kata tak boleh juga. So itu yang jadi teras kedua tu pendidikan. Itu yang terus je kita set up Akademi Prof Imar. So kita itu branding saja ataupun dah diregister? Mula-mula branding tu. Sekarang dah jadi lain macam dah. Saya pun nampaknya ada penerimaan yang ada potensi, ada penerimaan, ada orang dah datang kerjasama suruh ambil lesen apa semua. So saya nampak benda ni makin pergi lah. Anda boleh jadi sekolah lah ni kan. Akademi betul ya. Sebab tu saya kata geng-geng akademi, saya kata mirrorkan AFM dulu dengan Akademi Prof Imar. Bukan susah pun. So tak ada spesifik dalam Malaysia ni yang betul-betul ajar filem, tak ada. Betul. So yang ada pun dia orang rojak-rojak apa semua ataupun ambil TV saja. So tak ada yang betul-betul. Jadi peluang sangat besar lah. So itu akademi. Yang ketiganya teras kita kebajikan lah. Itu wajib. Kami berjuang dalam 3 perkara je. Yang lain-lain tu dia tepi-tepi je lah. Ada, tak ada apa semua. So itu perjuangan Prof Imar tu sangat tersusun. Saya dah susun dari dulu. So kita ada arah tuju, ada perjalanan apa yang kita nak capai. Prof Imar sekarang ni tu bila kami pegang, saya wujudkan akademi untuk fokus pendidikan. Saya wujudkan koperasi sebab kita rasa bahawa peluang pekerjaan makin lama makin mencabar. Jadi soal perumahan, soal ni apa semua, kalaulah koperasi mempunyai dana yang cukup hebat, so saya rasa dia boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah separuh pun tak apa. Contohnya tu, katalah koperasi mempunyai 3-40 biji van. So budak-budak kita boleh kerja. Ada equipment. Buat apa kita nak cari bisnes luar daripada pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang kita lah. Dalam bidang kita tu. So maksudnya banyak peluang dekat situ. Cumanya tahun ni kita tak banyak job. Cubalah banyak job tu kan. Kalau banyak job, saya rasa dia punya meriah, dia punya ekonomi tu akan naik. Jadi koperasi pun boleh merancang pelbagai. Betul lah. So satu lagi kita nanti nak tubuhkan Senin Berhad tu.
Okey. Profima Sdn Bhd tujuannya apa tu? Sebab kita nak Sdn Bhd ni boleh ambil lesen Finas. penerbitan apa semua. Ya. Jadi tu kita nak buat satu sistem kalau boleh bayaran krunya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Kami nak mengharapkan producer, kami tak nak menyusahkan producer. Producer ada margin dia. Kalau persatuan yang punya syarikat, jadi margin keuntungan dia boleh letak rendah tu. Tak ada siapa nak buat kaya. Ini hak ramai. Ya, hak orang ramai ya. Jadi apa yang kita nak supaya peluang penerbitan tu diberi oleh kerajaan pun senang untuk membantu. Jadi waktu itulah kita memberi peluang untuk kerjaya sistem dan juga apa saja perkara-perkara baru kita boleh implement atau test dalam kita punya. Yalah, Sdn Bhd dia boleh running as a business kan. Kalau apa persatuan nak kena bincang dalam AJK lah apa keputusan susah tu kan. Tapi ini kalau dapat concern daripada AJK, Sdn Bhd jalan sendiri, ada apa semua sendiri, report je every month, tu senang lah. Nak keluar duit senang, ni semua senang kan. So benda nak kena cepat, benda nak kena ni. Dunia makin mencabar. Tak boleh dah tinggal. Kalau kita lambat kita tinggal lah. Tinggal kan. So benda-benda macam ni kena satu step ke depan, dua step ke depan macam tu lah. So itu sedikit pengenalan lah tu. Nampak tu compact. Kalau kita kira balik lah daripada tarikh Khalil menang sebagai Presiden Profiba sampai hari ni dah setahun berapa? Setahun 8 bulan lah. Betul. Setahun 8 bulan dia dah boleh buat macam-macam. Ini satu presiden yang mempunyai wawasan yang ke depan. Saya kira pekerja-pekerja filem ni, ahli-ahli Profima ni korang beruntung lah. Kerana bila kita ada seorang pemimpin yang ada wawasan, dia ada agenda untuk melakukan yang terbaik. Bagi saya bila ada satu perancangan, maka urus takbir tu senang, mudah. Sebab apa? Kalau semua dalam kepala tak diterjemahkan kali, susah kan? Tapi bila diterjemahkan dengan ada 20 G20 think tanknya, dah ada 3 teras, bagi saya memudahkan orang faham dan nak bagi orang kata sokongan kepada Khalil untuk meneruskan apa ni sebagai Presiden Profima. Saya ingat amat mudah kan. Saya nak tambah macam mana benda ni boleh drive kami untuk sebab tu dalam 3 bulan pertama tu kita jumpa orang je tu. Kita jumpa budak-budak kru pergi buat branding kan ni. Pergi tu sebenarnya kita nak dengar je dulu. So apa kau punya masalah sebenarnya tu yang saya agak terasa tu, yang menangis ada, yang macam-macam benda ada. Yang baru ni lah saya tahu, korang ni banyak masalah tu. Kan. So tapi sekurang-kurangnya apa yang dia pendam selama ni dia luahkan. Ada tempat Presiden jumpa aku ni. So dia cukup berbangga, bercerita apa semua. Saya pun agak terkejut. 2-3 orang tu menangis yang agak garang kan. Emosional lah. Rupanya bercerita dalam keadaan emosional. So kesusahan dia tu memang memberi drive pada kita. Itu lagi semangat tu kan. Semangat tu. So, kita pun kru, kita tahu lah macam mana tu kan. Sebab tu saya cakap dekat tim saya, alhamdulillah tim saya kuat tu. Jadi hari-hari saya gasak je. Saya kata salah satunya saya kata apa sumbangan korang pada industri satu. Yang keduanya apa sumbangan korang dari segi agama. Ini tempat kita nak buat pahala yang paling besar kan. Manfaat kerja percuma kan. Betul. Balasan dia memang besar lah kan. Kita tengok kawan kita baru ni lah kan. Macam mana anugerah Tuhan bagi dekat dia. So benda macam ni saya selalu bagi motivasi pada AJK saya. Tapi alhamdulillah AJK saya ni, saya ke kiri, dia orang ke kiri tu. Tak ada masalah kan. Maknanya bila kita jadi presiden AJK beri sokongan padu yang paling bagus. Mudah nak buat kerja kan. Kalau ada camp berpuak-puak ni pening kepala kan. So sama dalam industri kita ada camp ada puak-puak kita jadi pening kan. Kita tak ada sampai hari ni kita tak ada suara yang satu tau. Yang satu yang solid. Kalau kita cakap pada kerajaan, buat sesuatu dia buat. Hari ni kalau saya cakap mungkin ada orang lain tak suka, tak setuju. Khalil cakap seorang, orang ni tak setuju. Jadi sebenarnya kita kalau katalah macam mana Khalil menguruskan Profima itu dijadikan satu formula untuk persatuan lain juga bersama-sama dalam perjuangan ni memudahkan. Sebenarnya kalau kita nak dengar masalah ni, memang kru ada masalah, penerbit pun ada masalah, pelakon ada masalah, jadi semua orang ada masalah. Jadi mereka nak luah di mana? Kalau tak ada orang nak dengar kan. Satunya bila dengar, takkan dah dengar, dah lah. Kau susah, sudahlah. Aku senang, sudah kan. So prinsip kali saya nampak lebih prihatin, lebih peka, lebih nak buat sesuatu yang orang kata akan memberi impak kepada kehidupan kru-kru kita kan. Diorang kata kru ni miskin tegar, betul ke?
Ini stigma ni. Saya ada beberapa pandangan. Satu, tafsiran miskin tegar ni sebenarnya agak jauh tu. Dia ada B40 miskin tegar. Kalau definisi kerajaan, B40 tu 4,000 lebih isi rumah dia macam tu. Miskin tu saya tak salah saya dalam 1,600 atau 2,000. Tapi miskin tegar ni tu lebih kurang dalam 1,200 ke bawah. Saya tak fikir kru kita sebegitu tu. Cumanya konsisten dari segi job tu. Itu yang kita nampak dia orang susah. Sebab tu bila tanya tentang peluang pekerjaan, kalau dalam keadaan sekarang, saya rasa kru kita dah kena fikir banyak benda dah. Tidak boleh terlalu mengharapkan kerja kita, ataupun dia kena ambil sesuatu yang kerja kita juga dalam bidang yang luar daripada dia biasa buat. Contoh dia buat TV, kali ni dia dah kena pergi kepada media sosial punya peluang di sana apa semua. So kalau kita tengok peluang pekerjaan banyak, agensi media sosial, media apa semua banyak. Kalau kita tengok ahli-ahli politik apa semua perlukan tim-tim media apa semua. So waktu kempen ke waktu apa ke, so peluang terlalu banyak. So kru-kru kita dah kena begitu, ataupun dipentas apa semua. So kena pelbagaikan atas kepakaran yang dia ada, ataupun dia kena mencari kepakaran lain yang similar dengan yang dia ada. So kena bercambah lagi lah. Soal miskin tegar apa semua ni saya tak fikir, sebab saya melihat pada data di Profima. Kita tak ada langsung yang datang memohon kata beras tak ada ke tu tak ada. Tak ada tu. Oh, tak ada? Tak ada tu. Sebab tu saya kata kalau miskin tegar tak ada. Tapi kalau B40, yes, definitely ada B40. Memang ramai B40 ni. Sebab masih ramai data yang mengatakan kru kita menyewa, tak mampu beli rumah apa semua. So masih lagi bermasalah dari segi membeli kenderaan apa semua. Itu betul. So macam mana nak meningkatkan itu yang Profima kalau boleh, satu, kita tak boleh bagi kerja, tapi kita boleh membuka ruang. Program kami September Oktober ni kami jumpa stesen dia. Sebab nak membuka ruang lah. Membuka ruang kalau ada job, permanent job, ataupun whatever program yang boleh bantu kita punya kru apa semua. So yang lainnya tu saya tak nampak terlalu miskin tegar, tak ada. Kalau tu kata macam dulu mungkin lah tu. Sekarang saya rasa tak ada. Sebab kita tengok data tu, kita bercakap atas data. So ahli kita yang datang kat kita tak ada pun yang ni. Cuma yang banyak datang kita dari segi disiplin lah. Sana tak bayar, sini tak ni, bergaduh sana bergaduh, itu saja. Dan saya alhamdulillah tahun ni ramai orang report. Sebab mula-mula saya pelik juga, kenapa orang report ramai-ramai ni tu kan. Rupanya kru kita dah mula buka mata sikit. So maksudnya kalau dulu ni dia orang simpan, takut lah kot, takut dengan degam lah apa semua kan. Persatuan boleh buat apa, kan. Tapi sekarang ni kita dah ada SOP bahagian disiplin dan aduan. So apa nak kena buat ni apa semua. Saya dah tetapkan benda ni. So korang ikut je benda ni kan. So benda tu sistematik dan ahli kita mula datang apa semua kan. Cuma kesedaran datang ni masih kurang lah tu. Jadi saya nak buka dekat sini tu. Okey, silakan cerita. Kita kena bagi kesedaran tu sebab apa? Kalau tidak, tak adalah fungsi presiden tu kalau tak nak jumpa dia, tak cerita dengan dia apa masalah. Okey, silakan cerita. Sebenarnya tu orang yang memansuhkan Padu Citra ni, saya rasa dia kena bertanggungjawab atas apa yang berlaku sekarang. Okey, ini berat ni ya, Padu Citra. Berat kan? Padu Citra ni salah satu efek yang paling besar dia bila ahli tak datang dengan kita. Kita tak boleh kuasakan dia punya perkeso, tak boleh. EPF tak boleh. Aduan tak boleh. Segala-gala keistimewaan yang ada pada dia hilang tu. Datuk bayangkan, saya pernah bercakap, saya kata berapa ramai kru kita mati katak sebab dia tak ada lindungan. Profima sekarang ni tu dia jadi ahli wajib perkeso. Ada yang perlembagaan. Kita dah letak benda tu. So kalau ada Padu Citra tu, automatik dia orang semua cover.